Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam kita bab yang seterusnya, iaitu bab 9 teknologi angkasa lepas. Fokus kita adalah 9.1 satelit. Apakah tu satelit? Okey, satelit merupakan objek yang mengorbit planet ataupun bintang. Okey, kalau kita lihat di gambar raja, okey, kamu kenal tak ini apa? Ini adalah bulan. Bulan mengelilingi bumi. Bulan ini sebenarnya adalah satelit semula jadi. Okey, kenapa kita panggil satelit semula jadi? Sebab objek yang mengorbit planet ataupun bintang. Okey. Sebagai contoh, tadi cikgu dah beritahu bulan merupakan satelit semula jadi yang mengorbit bumi. Okey, selain daripada satelit semula jadi, terdapat satelit buatan manusia yang mengorbit, iaitu kalau kamu nampak dalam gambar raja. Okey, ini adalah contoh satelit buatan. Okey, kita tengok jenis-jenis orbit satelit. Okey, ada 5 kelas orbit yang boleh kita kelaskan berdasarkan ketinggian orbit. Okey, ada 5 jenis. Okey, jenis yang pertama, okey, orbit rendah bumi. Okey, ini jenis yang pertama, orbit rendah bumi, iaitu ketinggiannya berdasarkan ketinggiannya 1800 sehingga 2000 kilometer. Okey, yang kedua, orbit sederhana bumi, iaitu ketinggian orbitnya adalah 2000 hingga 35780 km. Okey, yang ketiga adalah orbit geopegun. Okey, orbit geopegun yang mempunyai ketinggian 35786 km dan satuh orbit berada pada satah khatulistiwa. Okey, orbit geosegerak. Okey, berada pada ketinggian 35786 dan satah orbit yang mempunyai sudut kecondongan terhadap satah khatulistiwa. Dan orbit tinggi bumi berada pada ketinggian yang sama atau lebih daripada 35780 km. Okey, kalau kita lihat pada gambar raja. Okey, ini gambar raja kedudukan 5 jenis orbit tadi tu. Okey, orbit yang paling rendah, mana orbit rendah bumi, LEO, ni paling rendah. Okey. Okey, orbit yang paling rendah sini, yang mempunyai 180 hingga 2000 km. Okey, yang kedua, ni yang sederhana. Okey, lepas tu orbit geopegun. Okey, geopegun ni dia duduk pada satah khatulistiwa. Okey, geosegerak dia berada ketinggiannya sama macam geopegun, cuma bezanya dia berada condong daripada satah khatulistiwa. Macam mana kita nak kenal? Okey, kalau orbit yang seterusnya adalah orbit sederhana bumi. Okey, sederhana bumi dah ada kat situ. Okey, yang paling tinggi sekali adalah orbit tinggi bumi. Okey. Okey, kita tengok bentuk-bentuk orbit. Okey, terdapat 2 bentuk orbit. Okey, iaitu bulatan dan juga bulatan sempurna dan juga elips. Okey, 2 jenis bentuk, bulatan sempurna dan juga elips. Okey, orbit geo ialah orbit yang terbentuk bulatan sempurna, manakala orbit ni yang tadi yang singkatan tadi MEO dan HEO adalah orbit yang terbentuk elips. Okey, orbit LEO dan GSO pula berbentuk bulatan sempurna ataupun elips. Okey, ni bentuk bulatan sempurna, bentuk elips. Okey, apogee dan perigee satu satelit dalam orbit elips. Okey, bagi satelit yang membuat orbit elips, terdapat 2 kedudukan tertentu dalam orbit tersebut, iaitu kita panggil apogee dan juga perigee. Okey. Apogee bagi satu satelit dalam orbit elips merupakan kedudukan satelit paling jauh dari planet ataupun bintang yang dikelilingi oleh satelit tersebut. Okey, kalau kita nampak dalam gambar rancang. Okey, ini adalah apogee, ini adalah perigee. Yang paling jauh, yang jauh daripada bumi nama apogee. Yang dekat adalah perigee. Okey. Hubungan antara ketinggian orbit dengan laju satelit. Semakin tinggi orbit, semakin tinggi orbit satelit, semakin rendah laju satelit. Okey, untuk satelit kekal berada dalam orbit. Ingat, semakin tinggi orbit,
semakin rendah laju. Sebab apa? Untuk kekalkan dia dalam orbit. Okey, hal ini dikatakan demikian kerana daya graviti terhadap satelit semakin berkurang apabila ketinggian meningkat. Okey, kalau kita nampak, ni kedudukan orbit dan juga dia punya laju. Semakin tinggi, semakin rendah laju. Okey, kaedah menghantar pelancar ke dalam orbit. Okey, kita akan gunakan kenderaan pelancar macam dalam gambar raja. Okey, kenderaan pelancar ini terdiri daripada satu atau lebih roket digunakan untuk menghantar satelit atau kapal angkasa ke angkasa lepas. Okey, ini cara kenderaan pelancar dihantar ke dalam orbit, iaitu melalui pindah secara terus ke orbit. Ini kita nampak, okey, daripada bumi, okey, dia dilancarkan pindah terus masuk ke dalam orbit. Okey, ataupun orbit pindah Hotman. Maksudnya daripada bumi dia akan daripada bumi orbit kecil, dia akan pindah ke Hotman, ke orbit pindah Hotman. Lepas tu pembakaran di apogee masuk ke orbit yang besar dan pergi ke perigi. Itu dua cara menghantar pelancar satelit. Okey, kenderaan pelancar. Kenderaan pelancar yang digunakan sekali sahaja. Ni kalau kita nampak dalam gambar raja, ni pelancar. Okey, dia hanya guna sekali sahaja. Dia boleh guna sekali je untuk lancarkan. Kenderaan pelancar guna semula, dan juga ada juga kenderaan pelancar guna semula. Ada dua jenis lah keadaan pelancar ni. Kalau nampak kat sini. Okey, ini adalah pelancar sekali guna sahaja. Ini adalah pelancar yang boleh. Terusnya, fungsi stesen angkasa lepas. Okey, stesen angkasa lepas atau ISS merupakan hasil usaha daripada 5 agensi angkasa, iaitu NASA daripada Amerika Syarikat, Roscosmos daripada Rusia, JAXA daripada Jepun dan ESA daripada Eropah dan CSA daripada Kanada. Okey, Dr. Syed Muzaffar Syukur Al-Masri bin Syed Mustafa adalah rakyat Malaysia pertama yang sampai ke stesen angkasa lepas antarabangsa. Okey, keadaan graviti sifar. Keadaan graviti sifar adalah keadaan yang tiada kesan ketara daya graviti dirasai. Contohnya, keadaan dalam aktiviti terjun udara dalaman. Okey, peserta terjun udara dalaman akan terapung dalam udara merasai keadaan sifar graviti. Okey, kalau nampak di angkasa lepas kan. Okey, keadaan ini berlaku kerana daya tujuh yang dihasilkan oleh tiupan udara ke atas. Okey, daya tujuh ke atas sangat kuat terhadap peserta, sama nilai dengan beratnya, tetapi pada arah bertentangan. Sebab tu dia boleh terapung. Okey, oleh itu tiada kesan ketara daya graviti dapat dirasai. Okey, kaedah menjejaki stesen angkasa. Okey, kekerapan ISS mengorbit bumi dalam tempoh sehari dapat dihitung dengan maklumat mengenai ketinggian orbit dan laju ISS. Okey, kesan perkembangan pesat dalam teknologi angkasa lepas. Okey, bahan buangan di angkasa lepas yang semakin bertambah. Okey, peningkatan aktiviti penyelidikan dan pembangunan. Okey, bahan buangan di angkasa lepas yang semakin bertambah. Bahan buangan di angkasa lepas ataupun space junk merupakan satelit yang tidak berfungsi. Okey, bahagian ELV yang telah digunakan iaitu tadi pelancar yang boleh guna sekali saja tu, serpihan satelit yang dihasilkan daripada pelanggaran antara satelit, roket yang habis dibakar dan sebagainya. Tu contoh-contoh. Okey, bahan buangan di angkasa lepas yang semakin bertambah lagi menurut pemerhatian yang dibuat oleh pihak NASA. Okey, 95% daripada beribu-ribu objek buatan manusia pada orbit rendah bumi merupakan bahan buangan angkasa lepas. Semakin banyak space junk, semakin tinggi risiko pelanggaran satelit dengan space junk. Hal ini menerangkan bahawa satelit cuaca GEOS semakin GOES ni yang paling rendah lazimnya berubah orbit beberapa kali supaya dapat mengelakkan pelanggaran dengan bahan buangan angkasa. Okey, ini peningkatan aktiviti penyelidikan dan pembangunan. Okey, kemajuan dan perkembangan dalam teknologi angkasa lepas telah meningkatkan aktiviti penyelidikan dan pembangunan dalam pelbagai bidang seperti kesihatan manusia, respon terhadap perubahan bencana cuaca, teknologi inovasi baru, pendidikan global dan juga perkembangan ekonomi angkasa lepas.
Okey, itu saja untuk subtopik 9.1. Itu saja subtopik untuk 9.1. Sekian, terima kasih.